Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kami akan membincangkan berkaitan dengan tajuk pendaftaran perkahwinan luar negara dari perspektif undang-undang syariah di Malaysia. Saya akan mulakan pembentangan ini terlebih dahulu. Nama saya Aida Farisha binti Muhammad Zaharin. Nombor kad matrik 2201151. Okey, baik. Apa dia perkahwinan luar negara ni? Maksud perkahwinan luar negara adalah perkahwinan yang dijalankan di luar negara oleh rakyat Malaysia dari negeri masing-masing. Okey, baik. Perkahwinan luar negara ni selalunya memberikan konotasi yang negatif. Sebenarnya perkahwinan luar negara ni boleh dilakukan, tindakannya tidak menyalahi undang-undang pun sekiranya mengikut prosedur yang telah ditetapkan. Tapi apa yang sering berlaku adalah berlakunya pernikahan luar negara ini tanpa kebenaran. Yang mana setiap perkahwinan tu perlunya mendapat kebenaran terlebih dahulu, kemudian perlu didaftarkan dengan mengikut syarat-syarat lah. Okey, baik. Saya akan bahagikan perkahwinan luar negara ni kepada 4. Perkahwinan luar negara di kedutaan ni kebiasaannya lah akan dilakukan oleh orang yang bekerja ataupun pelajar yang di luar negara lah kebiasaannya. Okey, baik. Sesiapa yang bernikah, yang berkahwin di kedutaan boleh dinikahkan dan diraftarkan di bawah Akta atau Nama Undang-Undang Keluarga Islam mengikut negeri oleh pendaftar. NCR-nya adalah nikah cerai rujuk yang dilantik di kedutaan Suruhanjaya dan pejabat konsul yang inilah dekat negara tersebut, dan perlu mematuhi syarat-syarat yang ditentukan. Apa yang syarat-syarat yang perlu ditentukan itu adalah kena mengikut hukum syarak lah. Pernikahan tu perlunya komplit, lengkap rukun-rukun dan syarat-syarat pernikahan tu. Bukan sahaja mendapat kebenaran dan perlu didaftar. Perlu juga mengikut garis panduan mengikut hukum syarak. Okey, baik. Kita akan teruskan kepada perkahwinan luar negara selain di kedutaan. Sebenarnya perkahwinan selain pada kedutaan boleh dilakukan, tapi perlu tempatnya, orangnya yang menikahkan tu perlu mendapat pengiktirafan daripada kerajaan Malaysia yang sah lah. Okey, baik. Setiap pernikahan yang dilakukan di luar negara ataupun di dalam Malaysia pun perlu mendaftar selepas 6 bulan daripada tarikh pernikahan langsung lah. Perlu didaftarkan di pejabat nikah cerai rujuk di kedutaan Malaysia. Okay. Kita akan teruskan kepada yang ketiga, pernikahan luar negara dengan kebenaran. Okay. Setiap perkahwinan yang perlu dititikberatkan adalah mendapat kebenaran terlebih dahulu. Perlu mendapat kebenaran daripada pendaftar nikah cerai rujuk negeri. Kemudian pemohon perlu memberi alasan yang munasabah kenapa mengambil tindakan untuk nikah di luar negara, bukannya di kawasan tu. Kemudian inilah pendaftar tu akan analisis akan lihat sama ada alasan-alasan tu boleh diterima ataupun tidak. Kemudian lepas pendaftar berpuas hati, dia akan memberi satu borang lah, satu salinan surat kebenaran untuk diserahkan kepada jurunikah nantilah waktu pemohon tu bernikah nanti. Okey. Lepas tu selepas selesai upacara perkahwinan dah balik ke Malaysia, dia perlu berdaftar pada pendaftar nikah cerai rujuk. Kemudian yang keempat yang sering berlaku yang menyebabkan pernikahan luar negara ni selalu dianggap negatif adalah perkahwinan luar negara tanpa kebenaran. Ini yang selalu kita lihat di mana
pasangan-pasangan yang memilih dengan cara jalan ni mempunyai masalah tersendiri lah. Misalnya poligami, hamil luar nikah, kemudian ambil jalan yang mudah lah untuk terus pergi ke perkahwinan luar negara ni. Namun Malaysia mengambil pendekatan dengan selalunya pernikahan luar negara tanpa kebenaran ni, selalunya kita akan terfikir pada negara Thailand kan. Jadi Malaysia mengambil pendekatan dengan membuat satu persetujuan bersama dengan kerajaan Thailand, di mana ada 5 daerah yang diiktiraf untuk berkahwin. Misalnya Narati White ialah Patani, Satun dengan Songkhla. 5 daerah ni kalau bernikah di sana mendapat iktiraf lah daripada Malaysia. Suka saya ingatkan, perlunya perkahwinan luar negara ini perlu kepada kebenaran dan pendaftaran. Pendaftaran perlu dibuat selepas pada tarikh perkahwinan dan tempohnya adalah dalam masa 6 bulan selepas selepas pada tarikh perkahwinan tersebut. Saya serahkan pembentangan ini kepada sahabat saya seterusnya. Okey, Assalamualaikum semua dan selamat pagi. Saya Muhammad Hanafi bin Safarudin, nombor matrik 2201395. Saya akan sambung pembincangan berkaitan dengan peruntukan undang-undang berkaitan dengan prosedur pernikahan di luar negara ataupun di luar negeri. Okey, saya merujuk kepada Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor tahun 2003, di mana terdapat 2 seksyen yang utama, iaitu seksyen 24 berkenaan dengan akad nikah perkahwinan di Kedutaan Malaysia di luar negeri, dan juga seksyen 31 berkenaan dengan pernikahan juga di luar negeri tanpa kebenaran. Okey, kita tengok kepada seksyen 24, yang ini berkenaan dengan akad nikah perkahwinan di Kedutaan Malaysia di luar negeri ataupun di luar negara. Okey, seksyen ini berkenaan tentang dah jelas menyatakan bahawa setiap orang yang tinggal di luar negara boleh berkahwin mengikut undang-undang di sini, berdasarkan ada 3 perkara yang dititik beratkan di dalam seksyen ini, iaitu pihak-pihak adalah pemerhati di negeri Selangor, yang kedua pihak-pihak mempunyai keupayaan untuk berkahwin menurut syarak, dan yang ketiga acara bagi akad nikah dan pendaftaran menurut seksyen ini sama seperti perkahwinan yang diakad nikahkan di negeri Selangor. Okey, jelas. Seterusnya berkenaan dengan seksyen 25 juga jelas menyatakan berkenaan dengan pendaftaran, bahawa perkahwinan orang yang tinggal di luar negeri tetapi pemerhatian di negeri ini perlu didaftarkan mengikut enakmen ini. Okey, seksyen 28(3) juga berkenaan dengan pendaftaran perkahwinan luar negara ataupun luar negeri, iaitu berkenaan dengan pelantikan ketua pendaftar, timbalan dan penolong pendaftar perkahwinan, perceraian dan rujuk orang Islam. Menurut seksyen ini, Sultan boleh melalui pemberitahuan dalam warta melantik mana-mana anggota staf diplomatik Malaysia di mana-mana negara untuk menjadi pendaftar perkahwinan, perceraian dan rujuk orang Islam bagi maksud enakmen ini di negara berkenaanlah negara yang berlangsungnya perkahwinan itu dibuat. Okey. Seterusnya seksyen 31, ini yang saya jelaskan tadi. Seksyen 31 ni perkahwinan yang dibuat di luar negeri atau luar negara selain daripada mengikut seksyen 24, iaitu pendaftaran perkahwinan luar negeri oleh orang yang bermasatin dalam negeri Selangor. Okey, perkahwinan yang dilangsungkan di luar negeri selain daripada seksyen 24, yang nama ini perlu didaftarkan dalam tempoh 6 bulan di hadapan pendaftar nikah di tempat mereka masatin lah. Kalau dia contohnya masatin di Kuala Langat, dia perlu daftar di Kuala Langat lah. Okey, seterusnya jika gagal mendaftarkan perkahwinan tersebut dalam tempoh 6 bulan akan dikenakan penalti. Okey, seterusnya, seksyen 109. Seksyen 109 ni berkaitan dengan pengiktirafan perkahwinan orang Islam yang dilakukan di luar negeri Selangor. Okey, perkahwinan dilakukan mengikut seksyen ini jelas menunjukkan bahawa perkahwinan di luar negara atau luar negeri itu diiktiraf sekiranya perkahwinan dilakukan mengikut cara dikehendaki undang-undang. Lepas tu perkahwinan itu ataupun pihak-pihak itu berkeupayaan untuk berkahwin, dan perkahwinan itu adalah sah dan diiktiraf sekiranya mengikut hukum syarat dan prosedur undang-undang. Dan akhir sekali seksyen 124. Seksyen 124 ni sebenarnya berkenaan dengan penalti orang yang berkahwin di luar negeri tanpa kebenaran, untuk poligami lah, ni kes poligami lah, poligami tanpa kebenaran mahkamah.
Untuk kes ni berkenaan dengan penalti di mana sekiranya mereka berkahwin tanpa kebenaran mahkamah di luar negeri, mereka akan dikenakan denda hukuman RM1,000 dan penjara tidak lebih daripada 6 bulan. Boleh rujuk kepada Seksyen 23/2 berkenaan dengan poligami. Okey, sedikit tambahan berkenaan dengan bidang kuasa mahkamah. Untuk pengesahan nikah bujang, biasanya pengesahan nikah itu dibuat mahkamah rendah yang berbidang kuasa. Manakala untuk pengesahan nikah poligami, mahkamah tinggi syariah yang berbidang kuasa. Itu saja setakat ni. Seterusnya kawan saya akan sambung untuk presentation seterusnya. Kemudian bahagian pernikahan luar negara dengan kebenaran jawi. Nikah luar negara, dia nak daftar pernikahan dia kena pergi ke jawi dan isi borang permohonan pendaftaran nikah luar negara. Jadi bila dia nak isi borang tu, dia kena bawa lah salinan IC suami isteri, dia kena bawa salinan pasport dia sebab nak tengok keluar masuk negara mana. Lepas tu surat akuan atau kad akuan masuk Islam, ini kalau bagi saudara yang baru. Lepas tu surat kebenaran berkahwin daripada jawi, kemudian surat perakuan nikah dalam bahasa tempatan yang telah disahkan oleh kedutaan Malaysia di negara berkenaan. Kemudian pasangan yang nak daftar perkahwinan ni dia kena bawa surat makluman pernikahan dari kedutaan Malaysia di negara perkahwinan akan dijalankan. Maksudnya kalau dia nak pergi kahwin kat luar negara, kena ada surat pada kedutaan Malaysia lah kena bawa. Kemudian dia kena bawa terjemahan surat perakuan nikah daripada badan yang diiktiraf. Sekiranya surat perakuan nikah model N, ini kalau perkahwinan tu berlaku dekat Indonesia. Kemudian surat mati suami atau isteri pasangan, ini kalau yang nak berkahwin tu sebelum ni dia pernah berkahwin dan pasangan itu dah meninggal dunia. Kemudian surat perakuan cerai bagi duduk atau janda yang nak nikah baru. Kemudian ke-11, surat kebenaran berkahwin menggunakan wali hakim jika berkahwin menggunakan wali hakim. Ini memang kena ada surat bertulis daripada wali hakim tersebut. Kemudian sekeping gambar bercetak majlis akad nikah yang jelas menunjukkan pasangan pengantin, wali, saksi-saksi dan juru nikah. Saya pernah tengok file tu, dia memang nak daftar perkahwinan dalam Malaysia sebab dia kahwin kat luar negara. Memang dalam file tu saya tengok muka kena ada muka saksi, muka wali, muka pengantin tu memang kena jelas. Kena suasana tu pun memang kena ada. Lepas tu wali tu Mak Saleh. So dia kena ada keterangan bertulis yang dia tu wali yang bertauliah. Kemudian ni kalau daftar nikah yang dilangsungkan di luar negara tanpa kebenaran jawi. Yang tadi tu dengan kebenaran jawi. Jadi kalau yang kahwin luar negara tanpa kebenaran jawi ni, diorang kena daftar perkahwinan diorang di mahkamah syariah. Contohnya yang kahwin di Songkla, di Naratiwat macam tu. Kemudian bila dia dah dapat perintah daftar daripada mahkamah syariah, pemohon tu kenalah hadir ke jawi untuk proses pendaftaran nikah. Jadi bila dah nak daftar nikah tu, dia kenalah bawa lah dokumen yang perlu dilampirkan macam IC, suami isteri ataupun pasport, perintah daftar nikah oleh mahkamah syariah, salinan surat perakuan nikah oleh negara berkenaan, surat perakuan cerai asal jika duda atau berjanda. Lepas tu hadir bersama pasangan pada tarikh yang ditetapkan untuk proses soal selidik. Kemudian ini contoh orang Islam, orang Malaysia lah kan yang nak berkahwin di luar negara, contohnya di UK. Kalau nombor 1 ni dia kata kalau orang Malaysia, orang Islam yang nak kahwin di UK, dia di bawah tanggungjawab pendaftar perkahwinan, penceraian dan rujuk PNCR luar negara. Iaitu di bawah Encik Ruzain Syukur bin Mansur. Yang saya jumpa sekarang ni Encik Ruzain Syukur, tapi tak tahulah kalau sekarang dah tukar orang lain. Jadi PNCR ni dia ada tauliah bagi mewakili negeri Perlis, Pulau Pinang, Perak dengan wilayah persekutuan. Jadi kalau orang 4 negeri ni boleh minta izin PNCR untuk dia nak kahwin di UK. Kemudian macam biasalah orang Islam kena ada kebenaran pada jawi, lepas tu kena ada surat kebenaran wali, wakalah yang bertulis. Kemudian pemohon memohon di Suruhanjaya Tinggi Malaysia di UK, kemudian akad nikah boleh dijalankan dan dijalankan oleh PNCR. Nombor 7 dia kata akad nikah ni tak semestinya kena buat dekat majlis konsulat macam tu je, tapi boleh dilaksanakan di badan-badan agama, majlis agama Islam, pusat Islam di negara-negara yang diorang duduk tu. Kemudian kalau nombor 8 tu pun lebih kurang. Kalau nombor 9 dia kata laporan pernikahan yang dikeluarkan oleh PNCR luar negara bagi pihak Suruhanjaya Tinggi Malaysia UK
laporan pernikahan tu kena bawa ke Malaysia untuk daftar pernikahan di Jabatan Agama Islam Malaysia. Kemudian nombor 10, siapa yang dah nikah di luar negara, dia kena datang ke Jabatan Agama Islam Malaysia dalam tempoh masa 6 bulan untuk daftar perkahwinan itu. Okay, kemudian kawan saya akan sambung. Nama saya Wan Muhammad Ramdan Bewa Hassan, nombor matrik 2201233. Seterusnya saya akan terangkan berkenaan isu-isu. Okey, isu yang pertama dekat sini ada kesahan perkahwinan dari sudut hukum syarak dan undang-undang. Maksudnya sama ada perkahwinan tu yang berlangsung tu sah ataupun tidak menurut hukum syarak ataupun undang-undang. Yang kedua, perkahwinan tidak boleh didaftarkan. Maksudnya perkahwinan yang macam mana tidak boleh didaftarkan. Yang ketiga, nikah sindiket. Kita tengok kepada isu yang pertama, kesahan perkahwinan dari sudut hukum syarak dan undang-undang. Okey, peruntukan bagi mendaftarkan pernikahan memang tidak terdapat di dalam Al-Quran ataupun sunnah. Tetapi ia bukanlah sesuatu yang dilarang. Para fuqaha berpendapat bahawa merekodkan sesuatu perkahwinan adalah satu masalah ataupun keperluan. Mendaftarkan atau tidak perkahwinan sesebuah perkahwinan itu tidaklah menentukan keabsahan ataupun batalnya sesuatu perkahwinan. Sekiranya sesuatu perkahwinan itu dilaksanakan dengan sempurna mengikut hukum syarak, ia tetap sah walaupun tidak didaftarkan. Maksudnya dekat sini dari segi hukum syarak, jika ia memenuhi hukum syarak, perkahwinan itu sah walaupun tidak didaftarkan. Tetapi menurut undang-undang di bawah Akta dan Ain Aman Undang-Undang Keluarga Islam telah memperuntukkan perkahwinan itu perlu wajib didaftarkan sesebuah perkahwinan tu. Sekiranya gagal untuk mendaftar perkahwinan tu, pihak-pihak yang gagal mendaftar tu akan dikenakan denda mengikut undang-undang keluarga negeri masing-masing. So maksudnya dari segi hukum, perkahwinan tu sah walaupun tidak didaftarkan, tetapi dari sudut undang-undang juga perkahwinan tu wajib didaftarkan. Okey, perkahwinan, isu yang kedua ni perkahwinan yang tidak boleh didaftarkan. Okey, setiap perkahwinan di bawah Akta dan Ain Aman Undang-Undang Keluarga Islam Negeri di Malaysia hendaklah didaftarkan sebaik saja perkahwinan mengambil tempat. Namun demikian perlu diingat bahawa sekiranya pernikahan itu tidak sah, iaitu perkahwinan yang tidak memenuhi kehendak hukum syarak, maka ianya tidak boleh didaftarkan. Maksudnya kat sini, jika perkahwinan tu tidak sah mengikut hukum syarak, ianya tidak boleh didaftarkan. Sebab tu kita kena ikut undang-undang, prosedur undang-undang yang disediakan untuk pendaftaran perkahwinan ni. Bila kita tak ikut prosedur, macam ni lah jadi dia. Kita tak boleh nak daftarkan sesuatu perkahwinan tu. Okey, yang ketiga, isu yang ketiga, nikah sindiket. Okey, kehadiran sindiket yang menyediakan khidmat jurunikah dan saksi-saksi nikah juga memudahkan pasangan yang bermasalah untuk berkahwin lari. Pasangan yang ingin berkahwin hanya perlu menghubungi pihak-pihak tertentu yang kadang-kadang dikenali sebagai ulat di sempadan Malaysia dan mereka akan membawa pasangan berjumpa dengan imam dan saksi-saksi nikah yang bersedia menikahkan mereka pada bila-bila masa sahaja. Dengan kewujudan sindiket sebegini, kahwin lari boleh dilakukan dengan mudah kerana pasangan tersebut tidak perlu lagi bersusah payah mencari juru nikah dan saksi-saksi nikah. Ada juga sindiket yang memberi kemudahan dengan bayaran yang lebih sedikit kepada pasangan untuk berkahwin dengan membawa juru nikah dan saksi-saksi dari Thailand ke Malaysia untuk menikahkan mereka dengan memberikan sijil nikah Thailand. Akibatnya timbullah isu sijil kahwin palsu yang tidak diiktiraf oleh Majlis Agama Islam Thailand dan Kerajaan Malaysia. Kerana pasangan tersebut dinikahkan oleh mereka yang tidak bertauliah. Maksudnya dekat sini, bila kita menggunakan ejen ni, nikah sindiket ni, akan timbul macam-macam isu bila kita nak daftarkan perkahwinan tu di Malaysia. Maksudnya dekat sini kita boleh tengok contoh dia, isu dia sijil palsu. Macam-macam lagi lah isu bila kita gunakan nikah sindiket ni dari segi wali ke apa ke. Okay, itu saja. Seterusnya kawan saya akan teruskan lah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Wahyu Anwar, 2201232. Okey, faktor perkahwinan luar negara ni kebanyakannya kalau ikut dengan kebenaran tak ada masalah lah. Tapi yang kita nak fokuskan adalah yang tanpa kebenaran.
Sebab apa punca dia nak berkahwin di luar negara? Dia ada 4 faktor kat sini. Pertama adalah kerana kekeluargaan, iaitu wali tak bagi izin, tak restui lah bakal calon pasangan tu kan. Kedua, wali enggan. Ni banyaklah alasan. Tak sekufu lah. Kadang-kadang ayah okey, mak tak okey pula. So, wali enggan. Okey. Ketiga, tidak mendapat restu, masih belajar. Okey, yang keempat, tidak keseturunan. Ada juga kes di mana pasangan lelaki dari kalangan syed kan. Jadi nak kahwin dengan perempuan ni yang bukan kalangan syarifah ke apa, tak dapat lah. Okey. Yang kelima, keluarga ada calon lain. Okey, yang kedua, faktor kedua adalah perkahwinan poligami. Yang ni sama ada lelaki tu nak kahwin dengan isteri kedua, ketiga ataupun keempat. Sebab apa? Sebab kebiasaannya kalau di dalam Malaysia, perkahwinan lebih daripada satu ataupun poligami perlukan kebenaran mahkamah syariah. Jadi dia ambil jalan mudah nak kahwin di luar negara sebab isteri pertama tak bagi ataupun dia tak nak isteri yang sedia ada tu tahu. Dan yang terakhir, dia nak elak pihak-pihak lain tahu, majikan ke, kaum keluarga dan pihak berkuasa agama. So dia just dia diamkan perkahwinan tu untuk perkahwinan je lah. Okey, yang ketiga adalah dari sudut perundangan. Jadi biasa persepsi orang awam, dia memandang undang-undang ni membebankan dan menyusahkan. Dia nak jalan pintas lah. Dah lah keluarga tak bagi apa semua. Sekali perundangan pun leceh kan. Dia nak kena settle masalah. Kalau dah kahwin nak settle semua sebelum tu. Isteri pertama, isteri kedua dah cerai ke apa, tu lagi susah. Okey, yang ketiga dia tak nak berkorban mangsa, tenaga dan wang. Okey, yang keempat, dia tidak mahu terlibat dengan mahkamah syariah. Kalau boleh dia anti mahkamah syariah kan, fobia. Sebab dia ada masalah, wali enggan ke, poligami ke, ataupun kes cerai dengan isteri pertama dia belum selesai lagi tapi tak sabar nak kahwin lain kan. Okey, yang kelima, dia kurang kefahaman agama dan tidak tahu perundangan. Ni biasalah. Dia tahu nak bayar penalti je. Dah kahwin dulu, datang kat Malaysia, dia nak daftar, bayar penalti, selesai. Okey. Yang terakhir adalah faktor kewarganegaraan. Ini berkahwin dengan warga negara asing. Yang pertama adalah kerana faktor hubungan di tempat kerja ataupun tempat belajar. Contohnya dia dah lama duduk di luar negara, bekerja atau belajar, dah tertarik dengan seseorang, dia nak kahwin. Okey. Yang ketiga, dia bagi alasan tidak sempat balik ke Malaysia. Dia ada banyak urusan ke apa kan. Dan keempat adalah kos perjalanan ulang-alik yang tinggi. So nak uruskan mohon kebenaran, nak patah balik semua, dia anggap itu susah. Padahal dia kadang-kadang dia tak research pun cara ataupun prosedur yang sesuai. Okey. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Mufsina binti Ikram, nombor kad metrik 220139. Kisah saya akan mengutarakan berkenaan dengan kesan-kesan perkahwinan luar negara tanpa kebenaran. Seperti yang telah diterangkan tadi, perkahwinan luar negara yang telah didaftarkan pada masa yang ditetapkan apabila pulang ke Malaysia adalah tidak menjadi masalah. Yang menjadi permasalahan adalah perkahwinan luar negara yang tidak didaftarkan pada masa yang ditetapkan, iaitu tempoh 6 bulan selepas kembali ke Malaysia. Dan oleh itu terdapat pelbagai kesan yang timbul susulan kegagalan pasangan yang berkahwin di luar negara. Gagal mendaftarkan pernikahan. Yang pertama, kesan terhadap pasangan, kesan terhadap anak, kesan terhadap masyarakat dan kesan dari segi undang-undang. Kesan terhadap pasangan ini, perkahwinan luar negara tanpa kebenaran tidaklah semestinya tidak sah kerana ia mungkin telah memenuhi kehendak rukun dan syarat di bawah hukum syarak. Dan namun jika perkahwinan itu didapati tidak sah, maka perkahwinan tersebut akan difarakkan dan akan dikenakan penalti kerana pasangan itu dianggap sebagai telah melanggar peruntukan dan prosedur yang sedia ada, dan akan dikenakan penalti yang ditetapkan berdasarkan Seksyen 40/1 Indaman Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor 2003. Saya ambil Negeri Selangor lah. Kemudian antara kesan lain adalah tidak
tiada sebarang rekod pernikahan di mana-mana pejabat agama Islam di Malaysia. Ini menjadikan si isteri itu tidak dapat menuntut sebarang hak dalam perkahwinan jika berlaku krisis rumah tangga, seperti tuntutan nafkah isteri, tuntutan nafkah anak, hak penjagaan, tuntutan pusaka sekiranya suami meninggal dunia atau sebagainya. Pihak perempuan tu atau si isteri juga tidak boleh memohon pembaharan perkahwinan kerana pada asalnya perkahwinan itu tidak wujud sebab tak didaftarkan kerana tak ada sijil nikah. Okay, ada situasi isteri itu digantung tidak bertali atau ditinggalkan dan dia tidak dapat menuntut haknya di mahkamah syariah. Seterusnya, kesan terhadap anak. Jika pasangan itu berkahwin dan memperoleh anak dalam perkahwinan tersebut tapi tidak didaftarkan, akan memberi kesan terhadap anak tersebut antaranya ialah menyukarkan membuat sijil kelahiran anak di Jabatan Pendaftaran Negara kerana tidak memiliki sijil nikah. Kedua, menyukarkan proses pendaftaran persoalan anak kerana setiap pendaftaran tahun 1 perlu kepada sijil nikah ibu bapa. Yang ketiga, jika terbukti perkahwinan tersebut tidak sah, anak yang lelaki dianggap anak luar nikah atau syubhah, yang mana status hubungan dengan bapa tidak wujud sama sekali dan akibatnya anak-anak akan menghadapi masalah pada masa akan datang. Kesan terhadap masyarakat, kesan terhadap masyarakat ini memberi pandangan daripada masyarakat sekeliling bahawa akta dan enakmen undang-undang keluarga Islam yang diperuntukkan Malaysia sedikit sebanyak menyusahkan pasangan untuk berkahwin dalam negara. Salah ini menyebabkan segelintir orang membuat rumusan bahawa undang-undang keluarga Islam yang dikuatkuasakan mengongkong kebebasan mereka untuk berkahwin sedangkan Islam itu memudahkan umatnya. Realitinya, undang-undang keluarga yang ada adalah untuk memaskini dan memudahkan perkara yang berkaitan dengan urusan nikah, cerai dan rujuk masyarakat Islam kat Malaysia ni lah. Okay, seterusnya kesan dari segi undang-undang ni, pihak-pihak yang melakukan kesalahan berkahwin di luar negara tanpa kebenaran ini akan dikenakan tindakan undang kerana telah melanggar peruntukan yang ditetapkan di bawah Seksyen 40/1 di Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor 2003, iaitu dihukum dengan denda tidak lebih daripada RM1,000 atau dengan penjara tidak lebih daripada 6 bulan atau dengan kedua denda dan penjara tersebut. Dan sebelum dikenakan penalti ini, pasangan tersebut mestilah membuat pengesahan perkahwinan tersebut terlebih dahulu, kemudian barulah didakwa melakukan kesalahan tersebut. Okay. Seterusnya saya serahkan kepada rakan. Saya Nasyakira Mitidin, 2201-217. Baiklah, saya akan teruskan dengan menerangkan berkenaan dengan kes-kes yang berkaitan dengan tajuk kita pada hari ini. Saya mulakan dengan kes Izzah Zuliana Muda lawan Ramli Abdullah. Dalam kes ni, ia dibicarakan di Mahkamah Tinggi Syariah Kuala Terengganu. Kenapa di Mahkamah Tinggi Syariah? Kerana responden dalam kes ini telah pun berkahwin sebelum dia berkahwin dengan pemohon. Jadi ini adalah kes poligami, maka ia perlu dibicarakan dalam Mahkamah Tinggi Syariah. Baiklah, dalam kes ni dia telah berwalikan wali am kepada juri nikah yang bernama Syafi Celah. Dan dua isu utama dalam kes ni ialah adakah perkahwinan itu wujud dan sekiranya wujud, adakah akad nikah itu sah mengikut hukum syarak. Jadi untuk membuat pengesahan pernikahan yang berlaku di luar negara di dalam Malaysia, ia perlu dilihat kepada dua isu yang utama inilah. Yang pertama, adakah pernikahan itu wujud, dan kedua, adakah pernikahan itu mengikut hukum syarak. Apabila pernikahan itu mengikut hukum syarak, maka ia diiktiraf di dalam undang-undang Malaysia. Jadi dalam kes ini, untuk isu yang pertama, terdapat dua orang saksi yang menjadi saksi dalam pernikahan ini. Jadi mahkamah berpuas hati bahawa pernikahan itu wujud. Melihat pula kepada isu yang kedua, untuk isu yang kedua ni mahkamah harus meneliti berkenaan dengan 5 rukun nikah. Iaitu yang pertama ialah sirah, iaitu ijab kabul lah. Kedua, pengantin perempuan. Ketiga, pengantin lelaki. Keempat, wali. Dan yang kelima ialah 2 orang saksi. Jadi dalam kes ni, mahkamah berpuas hati dengan bukti-bukti yang dikemukakan untuk membuktikan kelima-lima rukun nikah ini
dipenuhi, jadi pernikahan ini diiktiraf dan diiktiraf mengikut hukum syarak, maka ia diiktiraf sah di dalam Malaysia. Okey, kes seterusnya ialah Muhammad Syahril melawan dengan Siti Zahara. Okey, dalam kes ni plaintiff dan defendant. Okey, defendant ialah isteri pertama kepada plaintiff. Dan dalam perkahwinan ni plaintiff telah pun berkahwin dengan seorang lagi wanita yang didakwa pernikahan itu berlaku di Songkhla, Thailand dan diwalikan oleh Naib Kadi. Pernikahan itu dilakukan oleh Naib Kadi dalam wilayah Songkhla, Thailand. Namun pada waktu akad nikah itu, bapa kandung kepada isteri kedua plaintiff tadi ketika itu berada di Tanah Merah, Kelantan dan beliau tidak tahu akan pernikahan tersebut. Okay, melihat kepada pengesahan pernikahan ini, seperti saya kata tadi, kena lihat kepada kelima-lima rukun. Baiklah, berkenaan dengan wali. Di dalam kes ni, pernikahan itu sebenarnya adalah pernikahan sindiket kerana ia sebenarnya berlaku dalam Perlis. Tapi terdapat berlaku sindiket situ di mana ada perubahan fakta di mana mereka mendakwa bahawa perkahwinan itu berlaku di Songkhla, Thailand dan kadinya ialah Naib Kadi di wilayah Songkhla, Thailand. Terdapat sindiket di situ. Maka mahkamah mensabitkan perkahwinan antara plaintiff dan juga isteri keduanya di Thailand diadakan di Padang Besar, bukan di Thailand. Jadi perkahwinan itu tidak menepati hukum syarak dan juga tidak boleh didaftarkan di bawah nama Undang-Undang Keluarga Islam. Itu adalah dua kes yang berkaitan dengan tajuk kita pada hari ini.